Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dengan limpahan rahmatnya, keberkatannya, kekuatan yang diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah kita telah bersama sampai ke juzuk yang ke-25, bermakna 5 juz lagi untuk kita khatam dan untuk kita mengetahui keindahan ayat-ayat suci Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita. Baik, pada sesi kali ini saya ada sikit keistimewaan di mana saya bawa datangkan rajah di mana kita dapat lihat surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dimulakan dengan huruf-huruf al-muqata'ah. Huruf-huruf muqata'ah maksudnya huruf-huruf yang terputus, iaitu kita tak boleh membacakan dia alma ataupun tak boleh kita membariskannya, malahan kita hanya boleh membacakannya dengan huruf-hurufnya macam alif ba ta. Jadi alif lam mim. Jadi di dalam rajah yang saya siapkan ini, anda akan dapati alif lam mim itu 6 kali disebut di dalam Al-Quran. Kemudian dan kita lihat Hamim adalah yang paling tertinggi, iaitu 7 kali. Jadi di sini di slide ini saya ingin paparkan mengenai kita panggil 2 surah-surah yang tertinggi lah kerana menggunakan kalimat alif lam mim dengan Hamim. Okey, yang pertama surah-surah yang bermula dengan alif lam mim iaitu surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, surah Ar-Rum, Luqman dan As-Sajdah. Dan para ulama mengatakan di antara hikmah ataupun maksud di sebalik rahsia Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah-surah ini dengan huruf-huruf al-muqata'ah itu adalah satunya sebagai suatu kita panggil peringatan ataupun suatu ajakan kepada orang-orang Arab yang di mana mereka ini juga mengarang syair mereka, mengarang pujangga mereka, pantun mereka dengan menggunakan huruf-huruf bahasa Arab ini. Namun Allah Subhanahu Wa Taala itu memilih bahasa Arab ini dan menjadikan bahasa Arab ini bahasa untuk menyampaikan mesej Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dengan mempunyai kelebihan yang amat banyak. Malahan kita dapat tahu ada beberapa ayat-ayat di mana Allah Subhanahu Wa Taala menguji menyuruh bangsa Arab ini untuk mencipta surah yang lebih baik daripada surah Al-Quran. Okay. Dan sebahagian ulama pula yang kedua, sebahagian ulama mengatakan surah-surah yang dimulakan dengan akronim kita kalau kita boleh sebutkan ini adalah seolah-olah menunjukkan kepada kita ada kod di sebalik mengapa Allah memulakan surah itu. Sebagai contoh, para ulama tadabbur mengatakan surah-surah yang diturunkan ataupun yang dimulai dengan alif lam mim ini mengisahkan tentang manhaj ataupun apakah dia dustur manhaj yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin untuk kita akur, untuk kita mengetahui identiti kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin. Sebab itu disebut dalam surah Al-Baqarah. Datang pula surah Ali Imran, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita agar tetapkan pendirian dalam manhaj tersebut. Ankabut datang agar kita terus kuat walaupun menempuh berbagai-bagai ujian, namun tetaplah berpegang pada manhaj tersebut. Jadi para ulama mengatakan surah yang maknanya bersamaan dimulai dengan huruf-huruf muqata'ah ini seolah-olah ada suatu persamaan mesej yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian kita pergi pula kepada surah-surah yang dimulai dengan Hamim. Dan keindahan Hamim itu, para ulama menggelarkan mereka keluarga surah-surah Hamim ataupun kita panggil Hawamim, iaitu surah-surah yang berderet yang seperti mana ianya diturunkan, iaitu mula daripada surah yang ke-40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Jadi surah-surah ini, 7 surah ini memiliki persamaan dimulai dengan Hamim. Okay. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan kepada kita tausiah. Tausiah itu maksudnya uh, pesanan-pesanan, sama ada pesanan untuk kita menjauhi sesuatu atau pesanan untuk kita melakukan sesuatu untuk berpegang kepada manhaj alif lam mim yang telah disebutkan itu, dan bagaimana selakunya seorang umat yang berpegang kepada risalah, yang berpegang kepada wahyu yang telah diturunkan ini, bagaimanakah kita sepatutnya berkelakuan, berperilaku di atas muka bumi ini. Maka itulah di antara tema objektif, tema utama surah-surah Ali Hawamim. Dan kita lihat keindahan surah-surah yang 7 ini, kesemua daripada surah-surah ini diturunkan di Makkah. Kesemuanya bermula dan menceritakan tentang kehebatan Al-Quran. Jadi kalau kita lihat selepas daripada huruf Hamim ini, semuanya disebut mengenai Al-Quran. Tanzilul kitab minallahil azizil alim. Kemudian surah Fussilat, Tanzilu mir rahmanir rahim. Surah Syura, ada penambahan Ain Sin Qaf. Namun kemudian dikatakan kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul azizul hakim, dan seterusnya. Semuanya menceritakan tentang kehebatan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di atas kepada lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seterusnya, ke-7 surah ini ada menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun ataupun Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Para ulama mengatakan ia merupakan satu contoh kepada kita bagaimana kegigihan dalam berdakwah Nabi Musa alaihissalam berdepan dengan seorang yang sombong, seorang yang takabur, seorang yang angkuh. Maknanya teruskan perjuangan dalam berdakwah. Dan Fir'aun bersama Bani Israel, kerana Bani Israel adalah kaum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kitab kepada mereka, namun kerana keingkaran mereka, sekarang berpindah wahyu Allah itu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kita umat Nabi Muhammad, untuk mendukung message risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya di antara tema persamaan adalah mengenai kesatuan. Di antara ke-7 surah ini pasti mengandungi ayat yang mengajak kita untuk terus bersatu padu dan bahaya berpecah belah. Okay. Jadi subhanallah, inilah dia keindahan surah-surah Ali Hawamim. Baik, maka kita akan dapati sebentar ya. Jadi saya nak ulang sedikit surah daripada surah Ghafir. Di mana kita lihat tema surah Ghafir itu kepentingan dakwah dan serahkan natijahnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tema surah Ghafir. Kemudian masuk pada surah Fussilat, tema mengenai berdakwahlah daripada hati dengan hati, dengan keikhlasan, daripada hati dengan niat yang baik, agar dakwah itu dapat diterima dengan hati yang terbuka, dapat terkesan pada jiwa-jiwa yang mendengar. Kemudian kita pergi pula kepada surah Asy-Syura pada pagi ini, di mana kita lihat temanya pula mengenai kesatuan umat yang boleh dicapai melalui syura. Iaitu kita lihat betapanya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dari sudut sirah, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surah Syura ini ketika berlakunya perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah, iaitu bermakna surah-surah ini, 7 surah ini turun kepada Rasulullah SAW di saat-saat akhir era Makkiyah, di mana tentangan yang hebat telah dilalui oleh kaum muslimin. Kemudian
percubaan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibincang, telah diurakan oleh kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat dekat sini diberi nama sempena peristiwa bai'ah, bai'ah iaitu maksud bai'ah adalah perjanjian Aqabah yang berlaku pada tahun yang ke-9 kenabian. Kemudian Aqabah yang kedua, seterusnya. Menghimpunkan kesemua nama para rasul ulul azmi di dalam surah ini iaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dimula dan berakhir tentang kehebatan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dia di antara tema surah Asy-Syura di mana dengan syura, dengan perbincangan, dengan kita bermesyuarat, kalau dalam bahasa sekarang ini kesatuan itu dapat dibentuk, dapat menjalankan suatu aktiviti dengan baik. Seterusnya kita berpindah kepada surah Az-Zuhruf. Okay. Surah Az-Zuhruf, Allah Subhanahu wa taala memberikan tema ini iaitu peringatan kepada manusia mengenai fitnah dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya. Jadi zuhruf ini bermaksud perhiasan. Allah Subhanahu Wa Taala nak terangkan kepada kita Allah yang ciptakan perhiasan dunia dan Allah lah tahu sebenarnya perhiasan dunia ini boleh melalaikan manusia, boleh menjauhkan manusia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disuruh ingat untuk berjaga-jagalah dengan perhiasan dunia ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut kalimat zuhruf ini pada ayat 35, anda boleh rujuk ayat 35 di mana lebih kurang maksudnya dan berbagai barang perhiasan yakni yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kesemuanya itu adalah kesenangan dunia dan kesenangan akhirat itu adalah khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara kita daripada fitnah dunia, daripada fitnah perhiasan-perhiasan dunia. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menampakkan kepada kita kesenangan akhirat yang jauh lebih baik daripada kita, agar kita dapat terus saling bantu membantu, agar kita dapat terus mudah untuk memberi bantuan khususnya di bulan Ramadan ini kepada mereka yang berkeperluan, agar Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengeluarkan cinta dunia dalam hati kita agar mudah kita untuk melakukan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Okey, jadi disebut dekat sini pada ayat 67 Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan perbezaan antara cinta dunia dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cinta dunia ini akan berakhir apabila matinya orang yang dicintai, tetapi cinta kepada Allah itu adalah kekal abadi. Baik, seterusnya kita masuk kepada surah Ad-Dukhan. Okay. Ad-Dukhan, temanya adalah peringatan kepada manusia supaya tidak tertipu pula dengan kuasa yang ada. Kalau Az-Zuhruf itu tentang perhiasan, Ad-Dukhan, Dukhan ni maknanya asap. Okay. Asap, kenapa namakan asap? Bertepatan dengan sirah Rasulullah SAW berlaku kemarau, kemarau di bumi Mekah, iaitu dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepada golongan kafir Quraisy bahawa apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikabulkan oleh Allah Subhanahu taala sebagai suatu peringatan buat mereka. Okay. Jadi peringatan dan ancaman keras kepada mereka yang menolak rahmat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bermula dan berakhir tentang Al-Quran sebagai peringatan. Jadi kita lihat dekat situ seperti mana yang saya sebut, persamaan surah-surah ini semua banyak mengetengahkan tentang kelebihan, kemuliaan Al-Quranul Karim. Turunnya selepas peristiwa kemarau yang dahsyat di Mekah yang terjadi seperti yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ia boleh menyebabkan Quraisy itu percaya bahawa baginda adalah nabi utusan Allah supaya mereka gerun lalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ad-dukhan, ingat dukhan asap, bahawa wahyu Allah itu adalah benar, janji Allah itu adalah benar, dan ingat kuasa apa yang kita miliki tanpa mendapat keredaan Allah, tanpa menuju untuk mendapatkan rahmat Allah adalah hanya sia-sia, akan membuatkan kita sombong dan angkuh. Baik, yang terakhirnya surah Al-Jasyiyah. Subhanallah, cantiknya surah Jasyiyah ini. Maksudnya apa? Jasyiyah ini maksudnya melutut. Cuba kita bayangkan macam orang nak
minta sesuatu, nak begging, nak begging, tolonglah saya, macam gitu. Jadi dia sampai melutut. Okey, jadi itu maksud jasyah, melutut. Jadi temanya adalah peringatan kepada manusia supaya tidak takabur, jangan bongkak, jangan meninggi diri apabila mempunyai kedudukan, dan jangan mengikut hawa nafsu. Okey, di mana jasyah ini adalah bahawa manusia semua akan melutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dan pada hari akhirat kelak. Jadi kalimat jasyah ini anda akan dapati pada ayat 28. Wa tara kullu ummatin jasyihatin. Anda akan dapati, kita akan dapati semua umat pada hari akhirat nanti akan melutut, iaitu minta bantuan Allah, minta rahmat Allah, minta syafaat daripada nabi-nabi mereka, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat kepada mereka. Jadi kita dapat juga lihat ayat 23, Allah SWT merakamkan bahawa kesilapan ataupun kesesatan yang dilihat pada seorang alim adalah merupakan hukuman buat mereka kerana tidak mengamalkan ilmu yang mereka perolehi kerana mengikut hawa nafsu. Jadi maksudnya apa? Semua orang tak terkecuali dalam berjuang melawan nafsunya, termasuklah para orang yang diberikan ilmu pengetahuan, seperti saya, para asatiza dan sebagainya. Kita ni semua diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita, meluluskan kita dalam ujian kita, khususnya ujian melawan hawa nafsu. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmatnya kepada kita dan kita selamat dengan ujian dunia ini. Moga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita akan menutupi surah Ali Hawamim ini dengan surah Al-Ahqaf, yang mana dia adalah masuk kepada surah yang juzuk yang ke-26 insya-Allah. Jadi anda lihat surah Ghafir masuk akhir 24 nak masuk 25, surah Al-Ahqaf akhir 25 masuk juz 26. Subhanallah, indahnya susunan Al-Quran Al-Karim. Baik. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Moga Allah Subhanahu Wa Taala beroleh rahmat, memberikan rahmat kepada kita, kita dapat melaksanakan ibadah dan amal soleh pada hujung minggu ini. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.